Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Selamat datang ke episod ke-9 The Weekly Next Show yang dibawakan khas oleh Ignisio. Seperti biasa, saya Effendi Hasni bersiaran untuk minggu ke-9 dan saya akan bincangkan topik-topik kerjaya dan juga berkongsi peluang-peluang kerja kosong yang ada di Ignisio, termasuklah berkongsi data-data terkini yang ada di Ignisio. Terima kasih kerana terus menyokong Ignisio, tetapi sokong saja tidak cukup. Jangan lupa untuk memuat turun aplikasi kami di Google Play Store untuk anda memohon kerja dan juga mendapatkan peluang-peluang pekerjaan terkini yang ada di Ignisio. Selain daripada memuat turun aplikasi kami juga, anda boleh juga menyertai salah satu daripada 10 channel Telegram Ignisio yang ada mengikut jenis pekerjaan untuk anda mendapatkan maklumat terkini dan juga notifikasi berkenaan peluang-peluang kerjaya terkini di Ignisio. Okey, apakah tajuk pada minggu ini? Jangan ke mana-mana, saya akan kembali sebentar saja lagi. Untuk minggu ke-9 ini, saya akan buat sedikit kelainan, iaitu sebelum saya berbincang topik kerjaya yang kita akan bincang dalam show minggu ini, saya nak kongsi dulu peluang-peluang pekerjaan kerja kosong terkini yang ada di Ignisio. Jom kita tengok apakah peluang pekerjaan terbaru yang ada di Ignisio. Kerja kosong pertama yang ada di Ignisio yang terbaru, kepada mereka yang dalam bidang perakaunan, for those of you dalam accounting dan juga businesses, syarikat besar MMC Corporation Berhad telah mengiklankan satu kerja kosong untuk jawatan eksekutif audit dalaman. Jadi kepada yang berminat, syarikat besar, kalau ingin memohon, anda boleh saja klik di link yang akan saya letakkan di pautan bersama-sama video kita hari ini. So itu kerja kosong pertama untuk mereka dalam bidang perakaunan. Kerja kosong yang kedua adalah ini peluang dan juga kepada mereka dalam bidang kejuruteraan. Kasturi Offshore Engineering membuka 2 kekosongan jawatan dalam bidang kejuruteraan. Yang bestnya mereka yang berada di Sarawak boleh memohon kerana jawatan ini adalah untuk bekerja di Miri, Sarawak. Jadi kepada dalam bidang kejuruteraan, jangan lupa untuk klik, kalau nak memohon, klik di link yang disediakan bersama video ini. Kerja kosong yang ketiga pula, ini kepada orang Penang. Kalau ada orang-orang Penang yang ingin bekerja sebagai pembantu store, syarikat Intech Electronic Limited yang beroperasi di Pulau Pinang sedang mencari pembantu store. Jadi senang saja, kalau nak memohon kerja sebagai pembantu store di syarikat ini, boleh saja klik di pautan yang saya letakkan bersama video ini. Okey, kerja kosong keempat. Siapa sini pandai ambil gambar, pandai design dan sebagainya? Adris Jewelers sedang mencari seorang jurugambar dan juga pereka grafik. Jadi kepada mereka yang dalam bidang media kreatif, boleh memohon pekerjaan ini di pautan link yang saya sediakan. Kerja di Adris Jewelers ini adalah beroperasi di Perak, dan juga kepada orang-orang Perak bolehlah memohon kerja bersama Adris Jewelers kalau anda memiliki kelayakan yang selayaknya. Kerja kosong yang saya nak kongsi di sini yang terakhir adalah, siapa sini tahu Bungkusit, sebuah startup yang terlibat dalam perniagaan delivery dan sebagainya. Mereka mencari business partnership manager. Jadi kepada anda yang ada latar belakang dalam perniagaan, dalam business administration dan sebagainya, adalah amat digalakkan untuk memohon jawatan ini. Again, caranya sama saja, boleh memohon bersama pautan yang saya letakkan bersama video ini. Okey, so itu saja 5, bukan itu saja, ada banyak lagi, tapi untuk sesi kali ini 5 kerja kosong yang anda mungkin berminat dalam pelbagai sektor yang boleh dipohon menerusi Ignisio. Kepada semua penonton, kita dah selesai dengan segmen kerja kosong Ignisio. Jadi kalau anda ingin mohon, boleh klik di pautan yang saya sediakan bersama video ini. Okey, so episod ke-9 kita nak cakap pasal apa? Saya rasa topik yang sesuai pada minggu ini adalah bekerja di luar bidang. Adakah satu rezeki ataupun tragedi? Mesti kita berhadapan dengan pelbagai keadaan di mana anda memiliki ijazah ataupun kelayakan dalam bidang ini tetapi end up doing something else. Adakah ini sesuatu yang normal ataupun sedikit yang berbeza? Mungkin kita boleh interview ataupun dapatkan beberapa pandangan daripada mereka yang mungkin dah buat sesuatu yang di luar bidang. Okey? Stay tune. Dulu waktu belajar kat universiti, course apa? And then sekarang dah kerja dalam bidang apa? Dulu belajar bidang masakan. Terus sekarang ni dia buat graphic design. Masih universiti, course pentadbiran sosial. Sekarang kerja digital marketing.
Dulu saya belajar dalam bidang journalism, kewartawanan. So sekarang kerja dalam bahagian growth hack. Growth hack tu macam branding, marketing, macam tu lah. So far kerja macam ni okay? Tough juga sebab bidang kita lain kan. Kita belajar masakan tu kan. Lepas tu lama-lama tu sebab kita tengok kawan-kawan buat tanya-tanya dia orang kan. So okey lah. Kerja Alhamdulillah okey lah sebab dah pernah intern dalam digital marketing. So tak ada rasa kekok sangat. But at first dulu memang rasa kekok sikit lah. Okey lah, tak adalah susah sangat tapi taklah senang sangat. Cumanya dalam growth hack ni lagi banyak belajar benda-benda baru lah, macam marketing, branding tu yang before ni kita tak pernah tahu atau tak pernah belajar pun. So okey lah so far. So dalam plan jangka sepanjang, contoh dalam 5 tahun lagi nanti ada plan tak nak kerja dalam bidang yang apa yang kita belajar? Kalau untuk jangka akan datang, takkan terus ke bidang masakan just sebagai kat rumah je buat kecil-kecil gitu je lah kot. Maybe stay kat sini atau daripada grafik mungkin ke animation pula ke, tak tahu. Dalam belajar sebab pentadbiran sosial tu more to on ground punya benda lah. So kerja tu tak, maybe volunteering and also teruskan apa yang tengah buat sekarang, maksudnya involve NGO sebagainya untuk implementkan apa yang dah belajar kat universiti dulu. But untuk kerja, InsyaAllah maybe still dalam line digital marketing lah. Saya sebelum ni pun memang jadi jurnalis. So memang dah merasa jadi jurnalis lah. So dalam jangka masa panjang so far tak ada kot. Sebab dah merasa dan dah berkeluarga kan. So kalau berkeluarga, journalism ni macam tak sesuai lah. Sebab kerja tak kira masa pagi, petang, siang, malam. So lebih baik lah office hour macam ni lah. Bila bekerja di luar bidang ini bukan sesuatu yang baru. Ini sudah pun berlaku sebenarnya. Saya boleh bagi contoh di Agnisio sendiri, dalam pasukan saya. Mereka ini memiliki ijazah yang berbeza tetapi end up doing something different. Saya boleh bagi contoh macam Nadia. Nadia ada ijazah sarjana muda dalam bidang komunikasi dan kewartawanan. Akhirnya beliau menjadi seorang growth hacker di Agnisio, iaitu satu departmen yang bertanggungjawab untuk mengembangkan jenama dan juga mencari market baru untuk Agnisio. Sama juga seperti Fatimah. Fatimah ada degree dalam Masscom tetapi end up jadi growth hacker di Agnisio. Sama juga seperti Ash, memiliki ijazah sarjana muda dalam music. By right dia patut membuat kerja yang berkaitan dengan music tetapi end up doing growth hacking di Agnisio as well. Jadi ini adalah benda-benda yang normal dan akan berlaku di mana sahaja. Jadi adakah bekerja di luar bidang ini satu benda baru ataupun benda lama? Actually bukan. Ini sudah pun berlaku dan bergantung kepada keadaan employment ketika itu. Bekerja di luar bidang ini menjadi lebih fokus utama, terutamanya dalam keadaan pandemik sekarang. Kerana ada sektor-sektor yang berfokus sebelum ini mungkin mengambil pekerja, akhirnya memperlahankan rekrutmen. Jadi ada di antara kita tidak ada pilihan, mungkin perlu bersedia untuk bekerja di luar bidang supaya kita boleh menampung kehidupan seharian kita dan sebagainya. Jadinya saya nak kongsi di sini apakah tips-tips yang kita boleh guna bila anda ingin bekerja di luar bidang. Okey, stay tune. Kalau saya boleh kongsi tip pertama untuk bekerja di luar bidang adalah kita pertama mesti mengenal pasti dulu kemahiran ataupun bakat yang kita ada. Contoh macam saya, ijazah saya adalah ijazah sarjana muda undang-undang. Jadi secara logiknya saya jadi seorang peguam, tetapi saya menjadi seorang growth hacker di Agnisio. Kenapa perlu untuk kita kenal pasti kemahiran dan juga bakat yang kita ada supaya kita tahu kalau kita tak sesuai dengan kerja ataupun kita tak dapat kerja yang berkaitan dengan bidang kita, apakah kerja-kerja lain yang kita boleh buat yang bersesuaian dengan skill kita. Macam contoh, katakanlah saya degree law tapi saya ada kemahiran untuk bercakap dengan orang. Mungkin saya boleh mencari ataupun memohon pekerjaan sebagai seorang marketer contoh. Saya buat sales pitching sebab saya boleh bercakap. Jadi it's very important to know your skills and talent from now so that bila anda ingin memohon kerja di luar bidang, anda boleh mencari pekerjaan-pekerjaan yang ada kena-mengena dengan kemahiran ataupun skills yang anda adalah. Contohnya juga mungkin anda mungkin boleh menyanyi contohnya. Mungkin anda degree dalam kejuruteraan.
Jadi sekiranya anda ingin memohon pekerjaan dalam bidang muzik ataupun nyanyian, anda boleh memohon pekerjaan tersebut kerana anda telah pun mengenal pasti terlebih dahulu kemahiran dan bakat yang anda sedia ada. So, the first thing to do if you want to work di luar bidang, kenal pasti dahulu kemahiran dan bakat yang anda ada. Okay, so itu tip nombor 1. Tip pertama tadi saya kata kenal pasti kemahiran dan bakat yang kita ada. Itu sangat penting. Tip yang kedua adalah anda kena kemaskini resume, CV anda dan juga your online career profile. Seperti kalau anda ada profile bersama Ignisio, anda kena update your profile or your CV and resume with the latest information about your skills. Sebab kita memohon kerja menggunakan CV, resume ataupun juga menggunakan online career profile. It's very important untuk anda mengemaskini maklumat terkini berkenaan kemahiran yang anda ada. So, kalau ada bahagian kemahiran, letaklah skill-skills yang anda rasa anda ada dan yang anda bagus. The reason why you need to include all this information kerana mungkin pekerjaan yang anda pohon itu tidak memenuhi ataupun tidak sama dengan bidang yang ditawarkan di dalam pekerjaan tersebut. Tetapi apabila bakal majikan ataupun recruiter melihat anda ada beberapa kemahiran yang diperlukan, yang sesuai dengan pekerjaan tersebut dan anda nyatakan di dalam CV, resume ataupun dalam anda punya online career profile, itu membolehkan para majikan untuk mengambil anda sebagai bekerja. So it's okay, you may not have the degree specific or related to the job yang telah dikeluarkan oleh majikan, tetapi sekiranya anda meletakkan maklumat berkenaan kemahiran anda dalam CV, resume ataupun your online career profile, itu membantu anda untuk diterima dan dilihat ataupun you will be able to get the attention of your employer. So tip yang kedua, jangan lupa untuk update your resume, your CV and your online career profile. Tip yang ketiga pula adalah anda boleh saja melakukan internship, part-time, freelance ataupun industrial training untuk anda memahami sesuatu pekerjaan yang di luar bidang anda. Macam mana kita nak tahu kalau kita tak lalui, betul tak? Jadi the best way also is perhaps untuk mencuba pekerjaan di luar bidang ini ketika cuti semester contohnya. Katakanlah saya seorang pelajar jurusan undang-undang tetapi saya ada interest, saya ada minat dalam bidang marketing dan sales, saya boleh saja melakukan internship mungkin let's say 4 weeks, 10 weeks dalam tempoh cuti semester untuk saya lebih memahami kalau kerja marketing apa yang diperlukan. Kalau kerja sales ni apa benda yang kena fokus dan sebagainya. Jadi manfaatkan masa cuti semester anda yang mungkin dalam 10 minggu itu ataupun mungkin lebih for you to understand the job better by just doing part-time, freelancing ataupun internship. Bukan saja anda boleh melalui pengalaman dan memahami pekerjaan itu dengan lebih baik, anda juga boleh memasukkan informasi-informasi ini di dalam CV, resume ataupun your online career profile so that this important information will capture the attention of your potential employer. So, manfaatkanlah masa yang ada, free time ke, part time ke, cuti semester ke, untuk anda melakukan internship, freelancing or part time for you to understand pekerjaan di luar bidang itu dengan lebih baik dan mendalam. Okay, so tip nombor 3 itulah, ambil pengalaman untuk memahami pekerjaan ini. Okay, saya dulu kerja sebagai wartawan. So, kerja wartawan memang mencabar kita keluar interview terutama orang politik. So, sekarang ni saya kerja dalam bidang lain luar daripada bidang wartawan. So, saya rasa tu benda yang sesuatu yang barulah. Kita nak pernah kita manage event, kita nak kena deal dengan employer, kita nak kena save pencari kerja, kita kena buat job ad, semua tu. So, rasanya bidang lain sebab kita rasa situasi sekarang ni memang banyak orang kerja di luar bidang. Dan lagi satu, ia sebenarnya berdasarkan rezeki jugalah. Rezeki kau, kalau kau belajar dalam bidang keislaman tapi kau buat HR ke apa tu, rezekilah. Mana majikan tengok kau punya penampilan diri menarik apa semua, itu rezekilah semua tu. Memang banyak orang kerja luar bidang. Sekarang ni tak boleh memilih kerja, semuanya rezeki. Kalau kau pilih kerja memang kau tak akan ke mana lah. Saya dah kongsi 3 tips tadi
untuk anda yang ingin mencuba pekerjaan di luar bidang, nombor 1, anda kena kenal pasti dahulu kemahiran anda, skills, talent yang ada. Nombor 2, anda kena kemaskini your CV, resume and your online career profile dengan memasukkan maklumat-maklumat berkenaan kemahiran yang anda ada ini. Dan yang terakhir sekali, you can melalui ambil pengalaman dengan melakukan internship, part time, freelance dan sebagainya. Itu tips yang kita boleh guna kalau anda ingin bekerja di luar bidang. Tentu anda akan tertanya-tanya dekat luar sana, apakah sektor ataupun industri yang sesuai untuk orang yang dalam bidang yang tidak berkaitan pun. Maksudnya the industry for everyone. Okay? So saya nak kongsi di sini, ada beberapa jenis industri yang dilihat terbuka dan sesuai untuk sesiapa sahaja asalkan mereka mempunyai pengalaman ataupun skills yang berkaitan. Industri pertama adalah public relation dan marketing. Bila bercakap tentang public relation dan marketing ini, benda pertama yang ataupun benda yang selalu kita ingat adalah memerlukan seseorang itu untuk bercakap, untuk berkomunikasi, untuk melakukan pembentangan, untuk meyakinkan prospek-prospek perniagaan dan sebagainya. So for example, again, saya gunakan contoh saya, katakanlah saya ini adalah seorang graduan undang-undang, tetapi jikalau saya memiliki kemahiran dan skills ataupun bakat untuk berkomunikasi, untuk meyakinkan orang, it's okay for me untuk terjun dalam bidang PR dan marketing. Dan kalau saya boleh share juga, ketika tempoh PKP hari itu dan juga sekarang pun, Agnesio banyak menerima pekerjaan-pekerjaan baru, jawatan-jawatan kosong berkaitan PR marketing. Dan dari segi permohonan, ada juga mereka yang tidak ada pengkhususan dalam marketing turut memohon untuk bidang marketing, partly because mungkin pada masa lalu beliau pernah terlibat dalam sales, marketing dan sebagainya, and at the same time, macam saya kata tadi, industri ini terbuka kepada semua selagi mana anda memiliki kemahiran yang berkenaan. Jadi PR dan marketing adalah satu sektor yang boleh dicuba oleh siapa sahaja selagi mana anda ada kemahiran yang diperlukan. Okey? So itu sektor yang pertama. Siapa sini suka mengajar? Siapa sini suka budak-budak, suka ada anak murid dan sebagainya? Kerana sektor kedua yang sesuai kepada orang yang tak ada kaitan dengan mengajar adalah sebenarnya teaching, mengajar. Anda boleh saja menjadi seorang cikgu part-time ataupun menjadi pensyarah part-time, pensyarah sambilan jikalau anda memiliki kemahiran yang diperlukan. So, apa kemahiran yang selalunya orang associate dengan teaching? Nombor 1, of course, you kena ada skill untuk bercakap lah, sebab you nak kena mengajar, betul tak? Jadi mungkin katakanlah, again saya guna contoh saya, katakanlah saya seorang peguam, tetapi kalau saya ada kemahiran untuk bercakap dan sebagainya, saya boleh sahaja menjadi pensyarah sambilan dalam bidang undang-undang dekat mana-mana universiti ataupun college yang menawarkan kursus pengajian undang-undang. Yang penting adalah anda memiliki kemahiran yang berkaitan dan sesuai dengan kursus ataupun sektor tersebut. So bila kita bercakap tentang teaching ini, bercakap tentang mengajar, selalunya apa yang kita tengok? Mesti satu tu, orang tu boleh bercakap, orang tu boleh mengajar, orang tu mungkin dia ada kesabaran nak melayan anak-anak murid ataupun orang yang sedang belajar. Jadi if you meet all the requirement, tidak ada masalah untuk sesiapa sahaja terlibat dalam teaching industry. Jadi kepada mereka yang ingin membuat career switch menjadi seorang pensyarah ataupun menjadi seorang tenaga pengajar, as long as you have all the necessary skills, anda boleh melakukan lompatan itu ataupun melakukan penukaran career tersebut. Jadi tadi kalau sektor pertama saya kata PR dan marketing, sektor kedua yang dilihat terbuka kepada semua selagi mana anda ada all the skills adalah teaching, mengajar. Jadi kepada anda di luar sana, you may want to start looking out for jobs yang berkaitan dengan pendidikan, teaching dan sebagainya, kerana macam saya kata tadi, sektor ini nampak gayanya mesra dan sesuai kepada mereka yang ada skill-skills yang diperlukan. Jadi sektor yang ketiga apa pula? Sektor ketiga adalah HR, Human Resource. Saya tahu memang ada degree ataupun pengajian khas untuk HR, tetapi sebenarnya HR ini tugas dan spektrumnya agak luas. HR ini maksudnya apa? Berkaitan dengan rekrutmen, berkaitan dengan pengurusan sumber manusia, berkaitan dengan pentadbiran, dan sometimes kalau anda
terjumpa peluang pekerjaan HR, dia selalu gabung HR and admin, pentadbiran dan juga recruitment. Jadi benda ini melibatkan beberapa skills. Apakah skills yang diperlukan? Nombor satu, of course, you need to have the administrative skills. Kalau anda seorang yang jenis senang untuk sort out your duties, yang suka kerja pejabat, yang dah biasa berurusan dengan orang dan sebagainya, maybe HR is the next job ataupun is the next sector that you may want to try. Ada sahaja orang yang mungkin dalam kelayakannya adalah tidak berkaitan dengan HR, tetapi ramai saja yang end up menjadi HR practitioner. Kalau anda ingat episod saya yang sebelum ini, Cik Amirul Azrai, the background bukanlah background seorang HR, tetapi end up menjadi HR practitioner. Why? Is because as long as you have the skills yang berkaitan dengan HR dari segi pengurusan manusia, pentadbiran pejabat, maybe you are good with your Microsoft Office skills, then you are perhaps eligible to work in the HR industry. So sektor yang juga dianggap sesuai kepada semua selagi mana anda ada skills yang diperlukan adalah HR. So you may want to start looking or applying for job dengan HR as long as you have all the skills. Dan pekerjaan yang terakhir adalah anda boleh saja start your own business. Jadi tidak ada masalah. Katakanlah kalau anda tidak mahu mencuba pekerjaan-pekerjaan lain, you can actually start your own business. Again, you have to ask yourself, kalau anda jenis seorang yang kalau anda suka meniaga, anda suka menjual barang, you have all the right skills, kalau anda ada modal, anda boleh saja memulakan your own business. So start your own business could be another option if you want to do a career switch, dan bagi saya itu tidak menjadi masalah as long as you have all the right skills. Cuma kalau buka perniagaan sendiri ni dia banyak risiko sikit lah, ada untung ada rugi. Sekarang ada COVID, tiba-tiba nak berniaga dah tak boleh berniaga contohnya. Jadi kalau nak start your own business, again as long as you have all the skills, you have the modal, tak ada masalah, boleh berniaga. Tetapi macam saya kata tadi, ada yang kalau berniaga ni dia punya risiko agak tinggi sikit sebab ada untung ada rugi dan sebagainya, but give it a try if you want to start your own business. So kalau tak nak cuba sektor-sektor lain, you can always start your own business. Okay, Assalamualaikum, nama saya Syarafi. Saya degree dari Universiti Malayan dalam bidang sejarah. Okay, ramai yang tanya kenapa apa manfaatnya kerja di luar bidang, bagus ke tak bagus. Sebenarnya hakikat yang kita boleh terima untuk bekerja dalam bidang yang kita mahukan belum pasti ada. Orang kata apa yang kita dapat belajar sejarah kan, sebenarnya jadi cikgu, jadi syarah dan sebagainya. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya bidang kita boleh ceburi. Cumanya bergantung pada diri kita, cara kita membawa diri kita. Sebagai saya pernah bekerja sebagai dalam Selcom sebagai bidang customer service. Kemudian pernah cuba bekerja luar bidang sebagai enumerator. Dan hari ini saya mula memasuki bidang korporat semula. So nampak tak ada perbezaan di situ. Iaitu bidang-bidang tu memang jauh daripada asal, 360 darjah. Jadi sebenarnya tak ada masalah pun untuk kita bekerja di luar bidang, asalkan kita mempunyai soft skill kita tersendiri yang mana setiap syarikat percaya terhadap diri kita. Okey, itu sahaja perkongsian saya untuk minggu ini. Sebelum saya menutup show saya pada minggu ini, mungkin saya ingin recap terlebih dahulu apakah tips-tips dan juga sektor-sektor yang boleh dicuba untuk mereka yang ingin bekerja di luar bidang. Okey? Baik, itu sahaja untuk episod ke-9 The Weekly Next Show. Jangan lupa untuk memuat turun aplikasi Agnesio di Google Play Store untuk anda mendapatkan peluang pekerjaan terkini di Agnesio. Jangan lupa juga untuk sertai salah satu channel Telegram Agnesio mengikut jenis pekerjaan untuk mendapatkan tips-tips kerjaya daripada kami dan juga peluang pekerjaan terkini kerja kosong yang ada di Agnesio. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Jangan lupa, ini adalah episod ke-9 The Weekly Next Show. Assalamualaikum. Bye-bye.